Zaman sekarang lebih sukar untuk mengawal dan mendidik anak-anak kerana banyak pengaruh luar dan pendekatan baru dari kecanggihan teknologi. Namun, teknologi tidak boleh disalahkan 100% kerana didikan agama yang kuat dan kawalan yang tegas perlulah diterapkan kepada anak-anak muda ini agar mereka tidak mudah tersasar walaupun jauh daripada penjaga masing-masing. Family planning is very crucial for working mothers. Even before having children, mothers with careers should be aware of their capability, the number of children they want, and whether or not they are able to take good care of each and every child. From the perspective of a child, I think I need to understand that my parents have to work to make ends meet. Okey, terima kasih Syazwan dan juga Izri daripada melalui Facebook Iwatawan. Saya ingin terus kepada tulisan daripada blog ini nuriman.wordpress.com menulis keadaan ini apa yang berlaku di barat mudah tersebar ke seluruh dunia dengan kecanggihan dan teknologi seperti internet, dan kemudian kita bercerita pasal bagaimana anak-anak muda membesar ini. Keadaan ini menimbulkan kebimbangan kepada banyak pihak kerana globalisasi menjadikan dunia semakin kecil dan segala kemungkinan boleh berlaku jika tidak dipantau dan dikawal sebaiknya. Di Britain umpamanya, ramai gadis muda di sana mengakui mereka mengalami masalah kesihatan mental akibat tekanan supaya membesar lebih cepat sebelum masanya. Itu satu. Dan kajian Girl Guiding UK mendapati remaja di bawah usia 14 tahun percaya pengaruh majalah, laman web dan rakan yang memberitahu mereka kelihatan dan bertindak secara seksual menjadikan mereka tidak gembira, malah mendorong sebagainya mencederakan diri sendiri dan mengalami masalah pemakanan. Ini sesuatu yang serius di UK misalnya. Bila tekanan yang dihadapi anak-anak hari ini, ibu bapa telah menyerahkan segala tanggungjawab seawal-awal usia lagi. Jadi itu satu aspek juga tekanan yang mungkin tidak boleh diimbangi dengan kawalan, mengawal tekanan dan sebagainya. Jadi kita nak cerita pasal mengawal tekanannya. Bagaimana anak-anak ini dapat diberi suatu perhatian yang serius, diberi tumpuan walaupun sedikit masa yang ada oleh ibu mereka. Ibu bapa harus, terutama ibu lah, bapa pun sama juga. Jadi juga mereka harus mempunyai masa yang masa yang ada itu dipergunakan sepenuhnya. Contohnya pada waktu pukul 6 mereka tu keluar bermain bola. Mungkin dulu generasi X, generasi Y dan generasi Z ini tadi memerlukan mereka duduk di depan internet dan bermain bola bersama bapanya dan PlayStation, tapi dalam keadaan yang sangat terkawal. Kerana kanak-kanak atau ibu bapa atau anak-anak remaja dalam umur 21 ke bawah atau terutama dalam umur 14 ke bawah, mereka tidak akan ketawa ibu bapa mereka. Apabila mereka melihat ibu bapa mereka gembira, berarti itulah penawar segala kedudukan mereka. Walaupun mereka ada, kalau macam kita tengok tadi dalam internet tadi, dia kata dia risau kerana mak bapak dia tak peduli, terutama ibu dia tak peduli. Jadi kalau lah kita tanya kan, katanya ibu bapa telah ada pendapatan besar, aku boleh bagi semua segala apa yang nak, handphone, laptop dan sebagainya. Cukuplah kan buat dari hal diri sendiri dan uruskan diri awak. Dia tak boleh. Kanak-kanak ni kanak-kanak atau budak-budak atau anak-anak kita ni kena diajar. Sebab mereka, kita menganggap kadang-kadang mereka tu pandai, kita tahu tiba-tiba dah besar anak kita sebenarnya apabila kita kata sedemikian, dia buat salah, kita pukul. Sebenarnya kita yang mengajar dia berbuat demikian. Katakan kalau dari kecil dia tidak diajar mencuri itu adalah salah, dia menganggap itu adalah satu benda yang betul. Jadi dia mencuri, akhirnya kita tahu dia mencuri, kita pukul. Sampai pada satu ketika seorang anak ni dia nak mencuri duit dan dia kumpul duit untuk mengubat ibunya, akhirnya dia dipukul oleh gurunya, bapanya, dan akhirnya dia bunuh diri, terjun dalam. Bagaimana kita nak mewujudkan suasana ni, Prof, sedikit 30 saat. Anak-anak kita ni lebih percaya ibu mereka daripada rakan-rakan di luar. Kita perlu menanamkan kepercayaan. Macam saya kata tadi, bermain bersama mereka, duduk bersama mereka. Dan saya percaya kalau kita buat satu perancangan atau kita bagi kurikulum, iaitu program untuk mereka, kita buat. Kalau ke office kita boleh buat program sekian jam, sekian jam, mengapa kita tak boleh buat untuk di rumah? Anak pertama lain, anak kedua lain, anak ketiga lain, anak keempat lain, mengikut umur mereka. Dan kita sendiri mengajar mereka pada malam 8 hingga 10, 11 hingga 12 waktu hari Ahad atau hari Sabtu. Selesai masalah, kerana mereka memerlukan seorang guru, iaitu ibu dan bapa mereka sendiri. Tapi akhirnya cabarannya still cukup besar pada ibu hari ini. Cukup besar. Dan mereka, pada pandangan saya, kalaulah ibu bapa bersatu, bersepakat untuk membuat program untuk anak-anak mereka, mendidik dengan baik,
di internet, tak kiralah apa pun, Facebook, Friends dan sebagainya, YouTube dan sebagainya, kawalan diri sendiri tu. Yes, kita tunjuk dia bahawa YouTube ni tak boleh tengok, yang ni boleh tengok, yang ni bagus, okey boleh ni dan sebagainya, maka insya-Allah saya percaya itu boleh berjaya. Okey, terima kasih Profesor Dr. Saidah daripada Fakulti Pendidikan Universiti Melaya atas pandangan yang diberikan dan berkongsi pengalaman tentang bagaimana aspirasi ibu generasi Y dan generasi Z hari ini, dan saya rasa banyak lagi pandangan-pandangan yang bernas yang boleh kita kongsikan bersama. Anda boleh hantarkan ke pendapat dan juga pandangan anda ke komuniti kami di facebook.com dan juga di blogspot Wartawan. Jadi untuk topik malam besok kita nak cerita satu lagi isu sosial yang tidak pernah habis, itu cerita mak rempit. Bagaimana gejala ini boleh kita tangani, cara generasi hari ini melihatnya, itu yang kita bincangkan malam besok. Untuk itu sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi.